A'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana telah menjemput saya untuk bertemu dengan tuan-tuan semua, iaitu berada di penjara Sungai Buloh Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita bertemu dan berkongsi ilmu sesama kita di sini. Ini bermakna kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala amatlah besar, iaitu tak dapat nak diperhitungkan, tak dapat nak dibayangkan macam mana kasih sayang Allah itu kepada saya dan juga tuan-tuan yang hadir kerana ditakdirkan bertemu dalam majlis ilmu yang penuh barakah, malah mendapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Iaitu nak katakan majlis ilmu ni ia adalah salah satu taman dari taman-taman syurga. Maknanya kita perlu bersyukurlah bahawa dalam keadaan seperti ini, majlis ilmu ni kita hadiri ini sudah pastinya turut dihadiri dan didoakan oleh malaikat. Nak kata bila buatnya majlis macam ni, malaikat semua pun berdoa supaya kita dapatlah diberi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan, iaitu manusia ini dijadikan oleh Allah di muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk kita mengabdikan diri kita kepada Yang Maha Esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran, iaitu ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang mana bermaksud, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna, dan janganlah kamu mati, illa, melainkan dalam keadaan illa wa antum muslimun, dalam keadaan kamu Islam. Selain itu, kita juga diberikan ujian dengan pelbagai ujian, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Kita juga menjadi salah satu sasaran iblis, iaitu iblis laknatullah. Nak kata ataupun dalam bahasa yang mudahnya syaitan, yang memang dia ni berdendam dengan makhluk manusia akibat keingkaran tunduk kepada Nabi Adam AS. Tahu kan peristiwa ni, yang mana iblis, yang mana dia merupakan ciptaan yang paling mulia sekali, yang nak kata dia tak nak sujud kepada Nabi Adam AS, yang mana buatan dia daripada tanah. Lantas permintaan iblis, yang mana Allah jadikan iblis ni memang makhluk yang terhina lah. Lantas permintaan iblis ini untuk terus menyesatkan manusia, Allah kenankan hajat dia, kecuali kepada mereka yang benar-benar iman. Maknanya kita kuatkan kita punya ketakwaan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, tiada ada manusia yang tidak membuat kesilapan dan dosa. Sebagaimana yang maksud perkataan manusia itu sendiri adalah maksudnya lupa. Manusia, al-insan maksudnya daripada bahasa Arab. Yang membawa maksud nasi, lupa. Maknanya kita ni memang bukan sering. Bila mana kita lupa, itulah datangnya hasutan iblis untuk menyesatkan kita. Sehubungan dengan itu, kita yang hidup di muka bumi ini tertakluk kepada dua peraturan. Yang mana peraturan itu tertakluk kepada hukum syariat, yang mana dia lebih bertunjangkan apa yang dah Allah tetapkan untuk kita manusia, dan juga satu lagi peraturan yang berteraskan norma masyarakat setempat. Maka kesilapan yang kita lakukan perlulah dibayar kepada dua entiti ini, iaitu di dunia serta di akhirat. Al-akhirin, antara itu. Oleh itu, tuan-tuan yang berada di sini dipisahkan buat sementara waktu dari norma masyarakat, kerana kita diberi peluang untuk memuhasabah diri dan mencari semula apa hala tuju kita, supaya tujuan kita untuk hidup ni, untuk kita perbaiki ni dapat diredai
oleh Allah Subhanahu taala. Untuk kita kembali ke pangkuan keluarga dalam keadaan yang lebih baik, malah lebih baik daripada yang baik. Nak kata itu, tuan-tuan sedang memenuhi tuan-tuan sekarang ni sedang memenuhi tuntutan masyarakat dengan menjalani pengasingan untuk tempoh yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, perbanyakkanlah untuk kita berdoa serta beristighfar agar tuntutan syariat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat pengampun dan pemurah. Maka dengan itu, ambillah peluang ni dengan sebaiknya supaya kita dapat bermuhasabah diri kita, melakukan amal ibadat, buat perkara yang berfaedah, supaya kita dapat memperbaiki diri kita. Baiklah, cuba kita renungkan semula. Macam mana kisah kita kita nak perbaiki diri kita ni, seperti mana kisah yang boleh kita renungkan dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam. Iaitu Nabi Yunus alaihi salam ni bila dia nak cuba mengajak kaumnya pada zaman dulu untuk mengajak kaum dia ke arah yang lebih baik, nak jadikan dia ke arah lebih baik. Tapi bila mana kaum dia ni dia tak nak ubah, ikut juga tetap pada dia punya pendirian, maka dengan itu Nabi Yunus berputus asa. Maka dengan itu Nabi Yunus telah dikurung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perut ikan nun. Tahu ikan nun? Ikan nun yang umpama macam ikan paus tapi besar lagi. Dia sebesar macam kapal selam enggak lah. Kapal selam macam tentera laut tu kan. Dia besar dekat boleh bayang lah besar tu. Yang mana dia ditelan dalam perut ikan nun di dasar laut atas kesalahannya meninggalkan kaumnya kerana dia berputus asa. Seperti yang katakan tadi. Maka dengan itu Allah murka lalu menghukumnya. Ni nak kata menghukumnya ni, kita bayangkan contoh macam mana keadaan kita sekarang ni. Dalam tempoh tersebut Nabi Yunus dia tak pernah putus asa. Dia terus berdoa. Dia beristighfar, dia banyak buat amal ibadat. Dia memohon kepada Allah Subhanahu Taala untuk dia mengampuni dia, supaya dia terus untuk berdakwah kepada kaum dia. Ini bererti pengasingan bukanlah sebagai salah satu penamat pada sebuah perjalanan hidup. Boleh bayang tak? Macam Nabi Yunus, dia dikurung dalam, bayangkan Nabi Yunus ni dia Nabi, tapi dia sendiri Allah kurungkan dia sebab dia putus asa, tak nak ajak dia punya kaum dia ke arah kebaikan. Walhal kaum puak dia tu dah memang beberapa kali dah Nabi dakwah, tapi sebabkan Nabi putus asa je, Allah hukum dia. Nampak? Bila mana Allah hukum Nabi Yunus, baginda muhasabah diri balik. Apa silap dia? Apa yang dia sepatut perbaiki? Dia beristighfar, dia amal ibadat, dia cuba cari jalan lain. Dia minta doa kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Bila mana seorang Nabi dia buat salah satu dosa, nak katakan Allah masih lagi beri peluang kepada hamba-Nya, walaupun dosa itu sebesar dosa itu sehitam yang mana macam Nabi Yunus hitam je dalam perut ikan nun, yang dalamnya juga di dalam dasar laut, yang mana gelap dia tu juga, hitamnya tu juga di waktu malam yang betul-betul segelapnya lah. Allah masih lagi beri peluang. Maka tuan-tuan yang hadiri ni, bawa bersabar, kita perlulah banyakkan cerminkan diri. Apa salah kita? Kita perbaiki. Sekurang-kurangnya kita beristighfar tu, dapatlah kita lembutkan hati kita dengan istighfar ni. Mana tahu Allah dengan istighfar tu saja dapat jadi salah satu syafaat untuk selamatkan kita di hari akhirat kelak. Sebaliknya, ia merupakan satu tempoh yang diberikan untuk seseorang bermuhasabah diri. Dia muhasabah diri kita untuk memperbetulkan kesilapan yang pernah dilakukan. Selain itu juga kita lihat pula macam mana kisah Nabi Adam yang mana ditinggal dalam syurga, yang mana baginda sendiri juga dipisahkan dari keselesaan dan nikmatnya yang hanya atas kesilapan mendengar hasutan iblis. Sekadar dengar je, kita pun kadang belum tentu. Jadi kita muhasabah diri kita. Bahkan nak kata tempoh pengasingan baginda ni agak lama, sampailah Allah terima taubatnya dan pertemukannya dengan isterinya. Pertemukan Nabi Adam dengan isterinya. Allah Maha mengetahui
akan nasib hamba-hambanya. Dia boleh tahu macam mana tadi kita berlaku, tapi dia nak uji kita. Kuat mana kita punya takwa, kuat mana kita punya keimanan kita, macam mana kita takutnya kepada Allah. Oleh itu, anggaplah pengasingan ni dia sebagai satu peluang yang mana kita perlu mempelajari suatu perkara yang bawa manfaat, yang bawa faedah. Satu perkara yang mana saya nak tegaskan saya nak tegaskan di sini, tuan-tuan jangan rasa rendah diri ataupun hina kerana berada di sini. Di luar sana ada ramai lagi orang yang melakukan pelbagai perkara yang lebih teruk daripada lebih teruk lagi. Nak katakannya apa? Lebih teruk lagi lah perbuatan tu. Bezanya mereka lakukan secara tersembunyi. Ramai yang berkedudukan tinggi di mata masyarakat, tapi hakikatnya dia bergelumang dengan dosa. Gejala rasuah, penyalahgunaan kuasa, dia menipu masyarakat, gaya hidup yang serba bebas. Maknanya macam dia liberal, itu lagilah. Ini bermakna mereka akan terlepas. Ini tidak bermakna mereka akan terlepas macam tu saja. Allah nak kata walaupun nampak jenayah tu tak begitu teruk, tapi dia melakukan sesuatu yang kata khianat. Dia tak jaga orang. Nampak? Dia tak jaga orang. Malahan jika mereka tak sempat bertaubat, maka hukuman Allah dia tetap tak akan melepaskan mereka macam tu saja. Malahan tempoh satu hari di akhirat lebih lama dari alam dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Mereka bukan duduk terkurung begitu saja, malahan akan menjalani satu azab. Menjalani azab yang Allah dah sediakan sepanjang masa tanpa ada rehat. Bayangkan. Nak kata itu. Oleh itu, ingatlah bahawa Allah SWT sebenarnya amat sayangkan tuan-tuan dan telah menyelamatkan tuan-tuan dari terus-menerus melakukan kesilapan. Allah beri kita peluang dan untuk tuan-tuan memperbaiki diri dan memperteguhkan iman kita agar kembali ke pangkuannya dalam keadaan yang bersih. Jadi bila macam kita cleansing lah, kita pakai baju nak bertemu dengan orang, takkan dalam keadaan kotor. Macam contoh kita nak jumpa dengan raja kan, kita mesti siap-siap baju kita dalam keadaan yang bersih. Bila mana nak jumpa dengan raja, mesti dalam keadaan bersih. Umpamanya macam tu lah. Selain itu juga, menuntut ilmu ni satu kewajipan. Dia kewajipan bagi umat Islam di mana sahaja mereka berada. Bahkan orang yang sedang dikebumikan juga seolah-olah dia diajar tentang apa yang bakal dilalui dalam kubur. Maka kesempatan yang ada ini gunakanlah sebaik mungkin untuk timba kemahiran baru, sama ada berbentuk teknikal ataupun vocational, sebagai salah satu persediaan untuk kehidupan baru yang kelak. Pelajarilah juga ilmu Al-Quran dan juga ilmu Fardu Ain, yang tak lain tak bukan dia sebagai salah satu pemantapan untuk keimanan kita. Nak mantapkan iman kita dengan lebih yakin, kuatkan iman kita dengan ilmu Al-Quran, dan juga yakinkan akal kita serta memberi kesan ke dalam hati kita. Pemantapan keimanan serta ketakwaan kepada Allah. Jika sebelum ni kita disibukkan dengan hal-hal duniawi sampai kita kurang tumpuan kita terhadap hal agama, sekaranglah masanya untuk bersedia menempuh hari esok yang masih ada. Kukuhkanlah iman dengan Al-Quran sebagaimana kita umpamakan Al-Quran itu sebagai salah satu senjata untuk kita menghadap cabaran yang lagi besar apabila berhadapan dengan masyarakat kelak, apabila kita kembali ke pangkuan mereka. Hanya dengan kekuatan iman yang dapat menangkis unsur-unsur negatif yang mungkin datang. Kuatkanlah iman kita dengan yang mana Allah dah suruh kita untuk kita taat perintah dia. Segala apa yang Allah perintahkan, segala apa yang Allah larangkan, itu untuk kita kuatkan iman kita. Jika kita tewas sekali, janganlah kita tewas buat kali kedua, sehingga terpaksa kembali kepada pengasingan ini semula. Esok masih ada jika kita memilih untuk ia ada. Esok yang cerah masih ada jika kita merancang untuk menjadikannya cerah. Esok yang mencabar tetap ada, tetapi kita yang perlu bersiap siaga untuk berhadapan dengannya. Esok tetap akan datang, sama ada kita bersedia ataupun tidak. Sementara itu, tetapkanlah matlamat yang jelas untuk menanti hari esok. Alhamdulillah, cukup sekadar itu saja. Akhir kalam,
Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan mendengar, khasnya pihak pengurusan yang telah mengaturkan pertemuan ini dengan izin Allah juga. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dimanfaatkan di mana yang sesuai. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan bicara ataupun menyinggung rasa. Yang baik itu datang daripada Allah juga, yang mana kurang itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Tapi hakikatnya ia juga datang daripada Allah. Semoga hari ini, semoga majlis ilmu ini menjadi satu hari yang lebih baik pada masa yang akan datang, yang boleh jadi salah satu bekal pada masa yang akan datang. Selamat menempuh hari esok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.